Top ni ialah menerangkan bahawa sesuatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Namun begitu, terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Di sini kita boleh perhatikan ada satu unsur, okey, deuterium, dan satu lagi unsur ialah tritium, mempunyai proton yang bercharge positif itu ialah sama bilangan, tetapi satu lagi kandungan dalam nukleus atom ini ialah neutron, di sini 2, sini 1, jadi bilangan neutron berbeza. Jadi ini dikatakan isotop bagi hidrogen, ya, sebab mempunyai bilangan proton yang sama tetapi. Jadual 8.1 kita perhatikan beberapa contoh isotop. Unsur yang mempunyai isotop ialah hidrogen. Ada 3 jenis hidrogen, hidrogen 1, 2, 3. Karbon ada juga 3 jenis karbon yang dipanggil isotop karbon, karbon 12, karbon 13, karbon 14, dan oksigen ada 2 isotop iaitu oksigen 16 dan oksigen 17. Dan dari segi bilangan proton, kalau awak lihat kepada hidrogen, bilangan proton untuk 3 jenis isotop ini ialah 1, bilangan elektronnya juga 1 sama, tetapi bilangan neutron berbeza. Inilah yang menyebabkan berlakunya terbentuknya isotop dalam satu-satu unsur. Bagi isotop karbon pula, kita ada bilangan proton dalam karbon itu sama untuk ketiga-tiga karbon tersebut, tetapi bilangan elektron juga sama sebab proton dan elektron adalah sama bagi neutral, tetapi berbeza dari segi kandungan neutron yang ada di dalam nukleus atom, iaitu kalau karbon 12 ada 6, karbon 13 ada 7, dan karbon 14 ada 8. Begitu juga dengan oksigen, awak perhatikan di situ ialah bilangan elektron dan proton sama untuk isotop oksigen, iaitu isotop oksigen 16 dan juga oksigen 18. Bilangan neutron yang membezakan antara unsur-unsur hidrogen. Hidrogen 1 mempunyai 1 proton, hidrogen 2 mempunyai 1 proton, tapi 1 neutron. Di sini tidak ada neutron, ni kosong neutron, ni 1 neutron. Dan hidrogen yang dikata hidrogen 3 mempunyai 1 proton dan 2 neutron sebagaimana yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi apa yang cikgu hendak kamu perhatikan di sini ialah istilah nombor nukleon. Nombor nukleon ni menunjuk kepada berapakah unsur yang ada di dalam nukleus atom. Contohnya nukleus atom ini 1 saja kan, iaitu ada proton, maka nombor nukleonnya 1, ini nombor nukleonnya 2, dan ini nombor nukleonnya 3. Sebab maksud nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron yang ada dalam nukleus atom tersebut. Jadi sebagai contoh, isotop hidrogen mempunyai 1 proton dan 2 neutron, ditulis sebagai hidrogen 3. Dari laman sebelah kiri kita perhatikan perkataan isotop adalah gabungan 2 perkataan isos dan 1 lagi topos. Maksud iso ialah sama dan maksud topos ialah tempat. Jadi kalau hidrogen mempunyai 3 isotop, isotop pertama, isotop hidrogen 2, hidrogen 3, mereka diletakkan di dalam tempat yang sama dalam jadual berkala. Kalau kita cari hidrogen ni, dia terletak pada kumpulan dan kala yang sama. Isotop ini banyak kegunaannya. Lagi-lagi kalau kita melihat kepada perkataan radioisotop, ini menunjukkan dia bersifat radioaktif, ya. Kalau kita perhatikan radioisotop ini banyak digunakan untuk mempancarkan sinar radioaktif dalam bidang perupadan dan begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran berbahaya, namun jika radioisotop ini dikendalikan dengan betul, maka banyak kegunaan. Jadi radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian dan juga penjanaan tenaga dan juga dalam pendidikan. Dan rajah kalau awak perhatikan di sebelah kanan, ya, ini adalah contoh satu nukleus yang tidak stabil. Bila dia tidak stabil, dia akan sama ada membebaskan neutron yang mempunyai laju yang tinggi ini. Jadi dia akan membebaskan pada masa yang sama mengeluarkan sinar radioaktif. Dan salah satu contoh bagaimana sinar itu
perubatan sinar gamma dikeluarkan oleh satu unsur yang dipanggil sebagai kobalt 60, digunakan dalam bidang perubatan ya. Kemudian kita juga ada unsur-unsur yang digunakan dalam bidang lain, contohnya dalam teknologi makanan, sinar gamma digunakan daripada kobalt 60. Jadi kobalt 60 ini bersifat membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Okey. Kemudian dalam bidang pertanian ada fosforus 32 disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Ini terlibat apabila satu-satu bahan baru ya, baja baru dicipta, kita melihat kepada keberkesanan tentukan nombor nukleon. Nombor nukleon satu-satu unsur adalah jumlah bilangan proton di dalam satu-satu atom atau nukleus dan bilangan neutron. Jadi contohnya dalam unsur ini ialah ada 3 proton dan 5 neutron. Hasil tambah atau jumlah keseluruhan neutron dan proton yang ada di dalam nukleus atom ini dipanggil nombor nukleon, iaitu jumlah proton tambah neutron ada jumlahnya 8. Jadi nombor nukleon bagi unsur ini ialah 8. Soalan yang cikgu nak tekankan di sini ialah dalam rajah yang ditunjukkan di bawah nanti, di mana proton ada 3, neutron 3, di manakah atau yang manakah merupakan isotop bagi atom ini? Sebab atom ini mempunyai 3 proton, mempunyai 3 neutron. Satu-satu isotop unsur adalah memiliki apa? Memiliki bilangan proton yang sama banyak. Jadi awak kena cari yang pertama ni merupakan atom yang mempunyai 3 proton, 3 proton dan 3 neutron, sama kan? Ya, atom itu sendiri, okey. Tetapi untuk yang kedua ni pula rajah ini mempunyai 3 proton dan 4 neutron. Kemudian untuk yang ketiga ialah ada 4 proton, 3 neutron. So yang mana yang dikatakan isotop? So jawapannya yang tengah. Kenapa? Sebab mempunyai bilangan proton yang sama tetapi berbeza bilangan neutron. Itu adalah salah satu contoh soalan ya. Perkataan radioisotop merujuk kepada isotop yang dapat memancarkan sinar radioaktif. Jadi isotop ini banyak digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ada contoh. Yang pertama ialah americium 241, kedua kita ada karbon 14, kemudian ada iodin 131, contoh yang lain fosforus 32, uranium 235, kemudian ada kobalt 60. Saya rasa awak biasa dengar kobalt 60. Ini adalah antara contoh-contoh kegunaan. Jadi sekarang ni cesium 241 ialah untuk menentukan ketebalan kertas di dalam industri pencetakan atau industri kertas dan perindustrian. Nah, karbon 14 ialah untuk apa? Untuk menentukan umur bagi artifak ataupun kajian purba ya. Kemudian kita ada kobalt 60 untuk sinar gamma perubatan kanser. Kemudian ada lagi yang di atas tu ialah selain pada karbon kita ada iodin. Iodin ni diguna untuk rawatan seperti orang ada kelenjar thyroid, dia ada macam di leher kan ada kelenjar. Berapakah kehadiran sel-sel kanser atau sel yang luar biasa di bahagian kelenjar thyroid manusia. Itu adalah antara uranium pula diguna di dalam penghasilan tenaga elektrik ya, di mana ada stesen jana kuasa nuklear dia menggunakan uranium. Ini salah satu contoh soalan ya. Di sini ada 4 unsur diberikan iaitu P, Q, R dan S. Okey. Bagi setiap unsur itu diberikan nilai atau bilangan proton. P, Q, R, S ada proton di berapa? 5, 6, 6, 7. Didapati bahawa Q dan R tu mempunyai bilangan proton yang sama kan? Bilangan elektron sama juga. Kalau awak lihat kepada bilangan neutron bagi unsur P dan Q itu sama. Kemudian bagi P, Q, R dan S itu sama pula neutron dia. Tetapi kalau kita bincangkan tentang isotop, isotop merujuk kepada unsur itu mempunyai proton yang sama tetapi bilangan jadual. Yang manakah yang dianggapkan isotop? Adakah mempunyai neutron yang sama atau mempunyai proton yang sama? Kalau awak perhatikan di sini ya, bilangan proton yang sama ada 2 unsur kan? Jadi cikgu terus tunjuklah bagaimana tu, iaitu Q dan R mempunyai proton yang sama. Jadi takrifan bagi isotop ialah proton sama neutron berbeza, nombor nukleon juga berbeza. Jadi isotop bagi soalan di atas tadi ialah 2 unsur, iaitu unsur yang mempunyai proton yang sama iaitu Q dan R.
Q, dan R. So, ini adalah contoh soalan SPM bagi kertas 1